Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawatlah kita banyak-banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bersamalah kita berdoa supaya COVID-19 ini akan hilang pada bumi kita insya-Allah taala. Dan kita akan sambung pada hari ini pelajaran kita pada tajuk hadis, iaitu al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu nyata dan haram itu nyata. Dan barang yang ada di antara benda yang halal dan benda yang haram itu iaitu benda yang mushtabihat ataupun mushtabihat. Baik, bagi pelajar yang ada buku, maka bukalah buku pelajar pada muka yang 19 pada tajuk al-makna al-ijmali. Apakah makna al-ijmali? Iaitu pada tajuk ini kita akan mensyarah lebih untuk memberikan kita lebih faham lagi daripada isi, daripada makna-makna, daripada maksud hadis yang kita belajar pada minggu yang lepas. Baik, apakah dan kita akan tahu pada isinya lagi. Baik, tengok yang pertama, iaitu fil hadis dilalah ala annal asya min haisul hukmi salasatun aqsam. Iaitu di dalam hadis ini, hadis mana? Iaitu hadis al-halal bayyin wal haram bayyin. Dilalah iaitu dalil ala annal asya di atas perkara-perkara min haisul hukmi. Perkara saat itu pada sekiranya pada di segi apa? Di segi hukum. Di atas hadis yang kita belajar saat itu dah kira pada hukum saat itu salah satu aksamin. Dah tubik pada 3 hukum. Apakah hukum yang 3 saat itu? Hok kita dapat pada hadis yang kita baca malam itu. Yang pertama iaitu halal khalisun la syubhata fihi. Iaitu halal. Hukum yang pertama iaitu halal. Hukum halal iaitu khalis. Makna di sini khalis makna halal hok nyata, hok cerak, hok tidak ada ragu-ragu. Halal hok nyata, hok cacin. La syubhata fihi, tidak ada syak, tidak ada tidak ada ragu pada benda yang halal itu. Iaitu apabila Tuhan kata benda ni halal, maka benda tu halal lah. Tak ada, kita tak kena ragu dah. Baik, seperti apa dia kata? Kal malabis, seperti pakaian kita, wal mata'im, seperti makanan kita, wal marakib al mubahah, dan seperti kenderaan, iaitu kita naik kereta, misalnya motor, sika, hok mubahah, hok harus. Itu benda yang halal. Hak tu adalah hukum yang pertama hak kita dapat di dalam hadis yang kita belajar. Yang kedua, hukum yang kedua iaitu haram khalis la syubhata fihi. Hak ni perkara yang haram yang nyata, tidak ada la syubhata fihi, tidak ada ragu, tidak ada syak padanya pada benda yang haram tadi. Apabila Tuhan kata benda ni haram, maka itu memang haram. Kita tak kena kata benda saat itu haram ke halal dah, sebab itu nyata. Tuhan telah wayak, Nabi telah kata. Baik, seperti apa tak benda yang haram, hak nyata. Kasyurbil khamri, seperti minum arak. War riba, seperti makan riba. Was zina, dan seperti zina. Wa aklul malil yatim, dan makan harta benda anak yatim. Itu adalah perkara yang haram, yang nyata, yang jelas dah. Baik, itu adalah hukum yang kedua. Marilah tengok hukum yang ketiga yang kita dapat pada hadis ini, iaitu mustabah bainal halal wal haram. Benda yang mustabah iaitu benda yang mustabihat, iaitu benda yang ragu saat itu di antara al-halal, benda yang halal, dan di antara benda yang haram. Ini kita tak tahu kata hukumnya saat itu hukum halal ke haram.
Nah, apabila kita tak tahu, maka itu orang panggil benda yang mustabihat, syubhat orang panggil. Seperti apa? Kal muamalat. Muamalat di sini seperti apa? Iaitu seperti kita duk di segi masyarakat kita. Ada salah satu orang tu dah dia mai wi kepada kita, salah satu orang saat itu kita tahu kata dia saat itu apa jual hubat putih masalan dah yaba baik tu masalan dah jual hubat, tetapi pada satu hari saat itu dia mari wi duit kita. Lepas tu apabila dia mari wi duit kita dah jadi kita ragulah kata duit hok dia kita saat itu duit hok cuci ke duit hok tak cuci, duit hok dia jual go tu ke duit hok suku-suku. Apabila jadi baik tu dah jadi kata benda saat itu halal tak lagi. Halal pun tak tahu tu halal ke tak, haram tak lagi, haram pun kita tak tahu juga. Maka apabila kita tak tahu, maka itu orang panggil benda yang syubhat. Dah baik-baik, sebaik-baiknya kita jangan ambil duit dia. Dah, lepas tu wal mataim, dan seperti makanan juga. Dah sepengah apa kalau pada masa kita seperti apa KFC masalan. Dah KFC saat ni tu dah orang Melayu jual, tetapi orang apa orang panggil tuwe dia saat ni tu. Dah tuwe dia dah orang kafe masalan. Dah kita tak tahu. Dah kata dia tu meleh saat ni tu. Dah meleh secara mana apabila kita rasa syok di dalam hati kita, di dalam seseorang saat ni tu. Dah kata kita tak cakap kata ya saat ni tu meleh beno. Dah hok betul dengan syariat kita ke tak, ke hok tak betul. Dan apabila kita jadi syok pada hati kita, maka benda saat ni tu dah jadi benda yang syubhat lah. Dan allati yataraddud fil hukmiha, yang apa yang taraddud ini yang kita ragu-ragu pada hukum-hukumnya, itu panggil benda yang syubhat. Yang keduanya iaitu asyubhah. Hak ni nak ayat kata makna syubhah kita duk ngaji tu itu makna gapo. Tengok dia kata asyubhah hiya kullu amrin taraddudin hukmihi bainal halal wal haram. Iaitu benda syubhat saat itu ialah tiap-tiap kullu amrin, tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara taraddudin yang syok, yang kita ragu, pada di segi apa? Hukmihi, yang kita ragu di segi hukum-hukumnya, di antara hukum apa? Bainal halal wal haram. Itu makna apa? Makna syubhah. Dah, tiap-tiap perkara yang kita rasa ragu pada hukum dia, hukum perkara saat itu, kata dia saat itu haram ke halal. Apabila kita syok, kita ragu, kita duk langleh kata benda saat itu haram ke halal, maka itu orang panggil benda syubhat. Itu yang kedua. Nak tengok yang ketiga pula, iaitu al-ishtibah. Benda syubhat saat itu ialah amrun nasbiyin. Dah, iaitu perkara yang nisbi. Nisbi. Iaitu istibah, iaitu benda syubhat saat itu adalah perkara yang nisbi. Nisbi ni nisbah di segi mana? Di segi seseorang saat itu. Baiklah, tengok lagi atau laisa bimutlaqin, bukan atau bukan kata benda syubhat saat itu benda yang nisbi, bukan daripada mutlak. Baiklah, tengok lagi dia kata fala yaqal istibah li jami'in nas, maka perkara yang iaitu fala, maka tidak yaqa'a, maka tidak terjadi, tidak terjatuh al-istibah, benda syubhat saat itu li jami'in nas, bagi tiap-tiap orang, bagi tiap-tiap manusia. Walakin yaqa'a, tetapi terjatuh, terjadi, terberlaku li kasirin minan nas, bagi kebanyakan daripada manusia. Baik mana di sini? Kalau kita pehel belakang, maka kita pehel amrun nisbi be'no. Dah, iaitu di sini iaitu benda yang syubhat saat itu bukan seperti dengan apa? Seperti dengan gelas, satu gelas saat itu. Dah, kita kata gelas ni haram ke halal. Di atas gelas saat itu hok kita duk ragu. Masalah Aminah, dia duk ragu kata gelas saat itu haram ke halal. Hak tu di segi Aminah seorang. Dah, Aminah duk syok seorang kata gelas saat itu haram ke halal. Apabila Aminah syok kata gelas saat itu haram ke halal, maka bagi Aminah seorang ya. Dah, bagi dia saat itu gelas saat itu adalah benda yang syubhat.
Tetapi apabila Ahmad mari dia kata gelas saat itu dia wasa cerak kata gelas saat itu benda yang halal. Bagi Ahmad saat itu benda yang halal, bukan benda yang syok, bukan benda yang mustabihah, bukan benda yang syubhat. Sebab bagi Ahmad saat itu dia kata gelas saat itu benda yang halal. Dia kata benda yang syubhat saat itu bukan kita nak kata gelas saat itu semua orang kata gelas saat itu benda syubhat. Hak ni dok atas tiap-tiap orang. Suan bukan nak kata ni. Aminah ia tak syarat kata halal ke haram, maka itu gelas saat itu benda syubhat bagi Aminah, tetapi bagi Ahmad benda syubhat lagi. Dah sebab Ahmad tu suku, Aminah tu suku. Nak kata benda syubhat ni benda nisbi, iaitu benda hak kuam kit hak suan bukan. Aminah kit kata gelas saat itu ia tak syarat kata halal ke haram, maka bagi Aminah saat itu benda syubhat. Bagi Ahmad tu jadi syubhat lagi. Dak sebab bagi Ahmad saat itu ia nyata kata gelas saat itu benda yang halal. Nisbi amrun nisbi di sini makna kata bagi suan bukan. Bukan kata semua orang tu nak kata benda saat itu syubhat dak. Hak ni bagi nisbi ni nisbah pada seseorang, bukan pada seluruh manusia dak. Dia ni kata bekning, dia tak syarat atau halal ke haram, maka itu orang panggil benda syubhat bagi dia. Tetapi orang lain kata benda ni haram, maka bagi haram bagi dia. Kalau orang lain lagi kata benda ni benda halal, maka halal bagi dia. Hak tu orang panggil amrun nisbi. Hak ni benar. Itu makna istibah amrun nisbi. Mari tengok yang keempat, iaitu qauluhu ta'ala. Tak kena di sini ni, qauluhun nabi. Atau perkataan hak Nabi bukan qauluhu ta'ala. Hapus sikit iaitu famanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Hak ni dalam matan kita yang kita belajar tadi, iaitu maka barang siapa yang ittaqa syubhat, yang jauh daripada benda syubhat, istabra'a li dinihi wa irdihi, maka seperti dia saat itu jaga gapo agama dia dan jaga kehormatan dia. Yang kita telah belajar daripada hadis kita tadi, matan hadis kita. Tengok di sini makna matan di sini makna gapo. Yang urai lagi kata fihi di dalam matan kita baca saat itu annahu yang bagi bahwasanya lazim pasti campen kita kena buat. Buat gapo lil muslimi daripada bagi orang muslim saat itu an yatawaqqa bahwasanya kita saat itu jauh mubasyarah, jauh selalu ma yashtabihu alaihi, barang yang kita wasa syubhah di atasnya. Sepengah Aminah saat ni lah, apabila Aminah kata gelas saat itu tak nyata kata halal ke haram, maka Aminah saat itu tak boleh nak ambil dah gelas tu saat itu, sebab bagi Aminah saat itu benar syubhat. Apabila ia temu benda syubhat, maka di dalam hadis ini ia suruh kita saat itu jauh selalu daripada benda syubhat saat ni. Untuk gapo ia suruh kita jauh? Liyahfazu dinahu minal wuqu' fi ma harrama Allah. Untuk gapo? Supaya liyahfazu, supaya menjagakan dinahu, agamanya, agama kita ni lah. Minal wuqu' daripada berlaku fima barang pada barang yang haram Allah, daripada barang yang haram bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, iaitu apabila kita jauh daripada benda syubhat, maka kita selamatkan agama kita daripada berlaku benda yang haram bagi Allah, iaitu berlaku benda maksiat lah. Dan kita tak tahu atau benda saat itu haram ke halal. Apabila kita dekat dengan benda syubhat saat itu, dah boleh jadi benda syubhat saat itu jatuh pada benda haram. Apabila kita buat, maka kita jatuh juga benda haram, dan benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Maka hadis ini yang apa orang panggil suruh kita saat itu jauh selalu benda yang mustabihat. Lepas tu iaitu faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu asyadun nas, iaitu gemar mengkuatkan kita, gemakan kita, songsam kita sungguh-sungguh harson ala haza, jaga di atas ini ke apa? Ini benar syubhat saat itu.